Saya pernah dihiris, mata sebelah kiri saya dengan pisau kepit kuku tu disebabkan mulut pihak ketiga yang mengapi-apikan. Tapi saya maafkan kawan-kawan saya dan saya maafkan sesiapa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Saya Cikgu Muhammad Khariri bin Haji Muhammad Ramli atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Eri, seorang pendakwah bebas, aktivis, coach senaman sihat dan juga seorang pendidik daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi Kelang, berusia 42 tahun dan menetap di Pelabuhan Kelab. Alhamdulillah, sebelum ini kehidupan saya adalah sebagai seorang transgender ataupun maknyah. Jadi keadaan pada masa itu amatlah menyedihkan kerana keadaan saya yang jauh daripada agama, jauh daripada keluarga dan masyarakat, hanya menumpukan pada kehidupan sebagai seorang transgender dan juga banyaklah orang kata dugaan cabaran kerana kita orang kata bergelumang dengan dosa dan maksiat. Jadi sebab itu kehidupan di masa lampau saya begitu menyedihkan. Walaupun dari segi luarannya nampak ceria, nampak gembira, namun jauh di sudut hatinya tidak ada sebarang ketenangan. Walaupun orang kata segala harta kemewahan itu sentiasa ada, namun kebahagiaan itu tidak ada tercatat ataupun terpalit di dalam sanubari saya. Sebenarnya naluri ataupun keinginan untuk menjadi seorang transgender ini bermula daripada semenjak kecil lagi. Maksudnya semenjak kita dilahirkan, Allah telah titipkan naluri ataupun keinginan tersebut dan di kala itu kita rasakan tiada sesiapa pun yang memahami. Jadi saya rasa pada ketika itu saya tidak perlu ataupun saya sepatutnya tidak berkongsi apa yang terpendam, yang terbuku dalam diri saya kerana sesuatu yang agak unik dan pelik. Apabila saya dilahirkan sebagai seorang lelaki, bayi lelaki, kanak-kanak lelaki, namun ada keinginan ataupun kemahuan seperti seorang wanita. Jadi sebab itu pada saat itu saya rasakan keluarga saya, ibu bapa saya dan sesiapa juga tidak memahami apa yang terbuku di sanubari saya. Namun alhamdulillah, orang kata apa yang telah terjadi dalam hidup saya telah bangkit semula. Dan saya rasakan apa yang telah berlaku di saat lampau saya ini merupakan satu tunggak kejayaan untuk saya terus kekal istiqamah sebagai seorang lelaki Muslim. Pada ketika saya masih lagi dalam dunia seorang transgender, sememangnya keadaan kita tentang amalan kita, tentang pengekalan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam itu tidaklah begitu kuat. Ada ketikanya semayang, ada ketikanya saya pergi solat Jumaat, tapi dari segi pelaksanaannya itu tidak konsisten. Dan kita juga merasakan bahawasanya setiap kali kita bergelumang dengan maksiat itu, kita rasakan kita rasa kotor, rasa hina, rasa berdosa. Dan kita rasa macam orang kata penghayatan tu. Maksudnya dari segi khusyuknya tu tidak ada. Kita solat tapi dari segi rasa ketenangan tu tidak berjaya untuk saya rungkaikan. Itulah perbezaannya bila kita dah kembali, kita pengekalan dalam amalan kita, dalam solat kita, dalam mengaji kita dengan waktu saya masih lagi dalam dunia maknyah, ada perbezaan, banyak perbezaannya. Jadi sekarang ni kalau kita macam saya dah orang kata mengamalkan solat 5 waktu, mengaji Al-Quran, kembali kepada syariat Islam yang sebenarnya, saya rasa satu kenikmatan sebagai seorang Islam yang sejati. Dahulunya memang tidak ada. Maksudnya hanya sekadar merasakan diri ini perlu buat, tapi dari segi khusyuk dan penghayatannya tidak ada. Pada saat saya masih lagi dalam dunia seorang transgender, keluarga saya menerima saya seadanya. Tidak ada penolakan, tidak ada sebarang diskriminasi. Saya sangat-sangat bertuah kerana saya dilahirkan dalam keluarga yang sentiasanya berpemikiran ataupun sentiasa positif dalam minda. Menerima kekurangan, kekhilafan anak itu ibarat sebagai satu ujian yang besar dalam keluarga. Jadi sebab itu bila saya pulang ke rumah dalam keadaan saya masih lagi berpakaian wanita, ibu saya dan ahli keluarga saya tidak pernah
kakak-kakak saya, abang saya tidak pernah menolak saya. Menerima saya seadanya, cuma pada masa itu saya merasakan diri saya yang bermasalah. Dan saya rasa saya harus membawa diri saya jauh daripada keluarga, kerana dalam keadaan itu kita rasa kita banyak membuat satu kesilapan, orang kata dosa-dosa. Jadi kita tak nak memalukan keluarga. Jadi ada ketikanya saya pulang ke rumah dan ada ketikanya saya lebih suka bersama dengan rakan-rakan dan juga teman lelaki saya. Terlalu banyak kalau saya nak rungkaikan pengalaman-pengalaman yang begitu menyayat hati. Bagi saya, walaupun pada masa itu saya kelihatan cantik, bergaya, fashionable, tetapi dari segi ketenangan, dari segi kebahagiaan yang mutlak itu tidak ada. Dan sememangnya bila kita bergelumang dalam dunia yang kotor ini, dunia maknyah ini, pelbagai cabaran, cemuhan, tohmahan itu sentiasa berlaku. Dan ada peristiwa yang saya tidak dapat lupakan di mana saya pernah dirompak, saya pernah dipukul dan saya pernah dikejar dengan parang. Ya, masa tu kita masih lagi orang kata tengah aktif, ya, tengah aktif pergi ke clubbing. Jadi dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan tu kita dikejar oleh sekumpulan lelaki dengan parang. Jadi itu yang saya rasa saya tak dapat lupakan. Dan ada juga perselisihan faham di antara komuniti juga, yang biasalah orang kata sedangkan lidah lagi tergigit ini kan pula bersama dengan rakan-rakan. Saya pernah dihiris, mata sebelah kiri saya dengan pisau kepit kuku tu disebabkan mulut pihak ketiga yang mengapi-apikan. Tapi saya maafkan kawan-kawan saya dan saya maafkan sesiapa juga, sebab bagi saya apa yang telah berlaku, apa yang bakal berlaku dalam hidup saya, sama ada baik ataupun buruk, saya anggap itu adalah satu penganugerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya adalah seorang individu yang telah pun dididik. Maksudnya saya mempunyai taraf pendidikan, saya telah pun diajar oleh ahli keluarga saya tentang akhlak yang mulia. Jadi sebab itu bila saya melakukan sesuatu perkara yang di luar tabi'i, maksudnya dosa, maksiat dan apa juga yang tidak bermoral, memang kita ada rasa berdosa, memang kita ada rasa penyesalan. Sebab itu perasaan menyesal dan dosa itu seringkali berlega di dalam pemikiran kita. Tetapi pada masa itu saya tidak ada kekuatan. Ada rasa nak berubah tapi tidak ada kekuatan dan tidak ada sokongan. Ya, seperti sekarang saya rasa dah ramai orang kata contoh seperti pihak JAKIM, agensi-agensi kerajaan dan swasta yang menyokong komuniti, orang kata dari segi membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Bagi saya tentang masyarakat, ya, peranan masyarakat, walaupun pada situasi tersebut saya masih lagi bergelumang dalam dunia maknyah, masyarakat bagi saya tepuk dada tanyalah iman. Ada yang menerima, ada yang menolak, itu adalah lumrah alam. Cuma bagi saya apabila kita ni dalam dunia, dalam komuniti, dalam kelompok yang sentiasa menyalahkan orang, sentiasa mencari kesilapan orang, itu punca orang kata bagi saya kita sentiasa merasakan semua orang bersalah. Tapi bagi saya masa saya masih lagi dalam dunia maknyah, seperti biasa, maksudnya ada yang menerima saya, ada yang menolak saya. Dan saya juga seorang yang sentiasa positif. Walaupun dahulu saya seorang maknyah, saya memang sentiasa always positif. Sebab saya telah pun terdidik. Saya orang kata berjaya dalam bidang akademik dan co-akademik. Jadi ada perbezaan. Ya, ada perbezaan di antara IQ, EQ seorang maknyah yang terdidik dengan IQ, EQ seorang maknyah yang kurang dari segi taraf pendidikan dia. Jadi sebab itu perbezaan. Saya menerima apa jua cemuhan, tohmahan daripada masyarakat itu dan saya salurkan ke arah yang lebih positif. Alhamdulillah, Allah Maha Kuasa. Apa yang menyebabkan saya rasa nak berubah sangat, nak bangkit semula daripada kehidupan yang lara kepada kehidupan yang lebih dirahmati oleh Allah, apabila saya mengkaji perjalanan hidup saya, rentetan hidup saya daripada A sehinggalah sekarang ini, ya, saya rasa tidak ada ketenangan apabila saya menjadi seorang transgender. Maksudnya saya nak apa yang saya mahukan, tapi dari segi ketenangan tu, maksudnya dari segi rasa macam
rahmat daripada Allah tu. Kita rasa macam duit tak ada pun tapi rasa hati tu tenang je. Tapi masa tu duit ada, kemewahan ada, tapi jiwa sentiasa rasa macam berdosa, bersalah. Itu yang menyebabkan saya rasa saya harus berubah. Dan apabila saya mengambil langkah untuk melakukan satu transformasi yang besar dalam hidup saya, di kala itu saya rasa satu ketenangan yang tidak pernah saya rasa. Walaupun dalam proses saya nak berubah itu, saya terpaksa berkorban dan terus berkorban. Namun, bila saya berkorban, contoh saya potong rambut, saya buang pakai-pakai wanita saya ubah dari segi gaya hidup saya. Kelembutan memang tak boleh buang sebab ini adalah naturalnya Allah dah bagi pada saya. Namun dari segi gaya hidup saya, pemakaian saya dan segala-galanya yang lara tu saya dah buang dan saya rasakan ada satu kenikmatan hidup sebagai seorang Muslim yang sejati. Itulah yang orang kata nak imaginekan benda tu tak mampu. Tapi bagi individu yang telah berhijrah, dia sendiri yang boleh merasakan rahmat dan hidayah itu daripada Allah. Kepada rakan-rakan saya yang berhasrat ataupun yang berperancangan untuk melakukan satu transformasi dalam hidup, bagi saya pertama sekali kita jangan risau, kita jangan takut. Apa jua yang kita rancang ke arah kebaikan, pasti akan ada keperitan, pasti akan ada pengorbanan. Bila kita melakukan pengorbanan ke arah kebaikan, insya-Allah Allah akan permudahkan. Dan setiap kali kaki kita melangkah ke dunia yang lebih baik, pasti akan ada insan-insan ataupun hamba-hamba Allah yang akan memberikan sokongan. Dan yang paling-paling utama, bila kita nak berubah ni, kita kena pandailah mencari orang yang boleh membantu kita. Jangan pula kita pergi clubbing, kita jumpa balik kawan-kawan yang masih lagi terjebak. Jadi kita kena pergi masjid, ke rumah Allah, berjumpa dengan para ustaz-ustazah, kepada pihak JAKIM, kepada agensi-agensi kerajaan swasta yang boleh membantu rakan maknyah yang ingin berubah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya.